Dia tanya saya macam, apa kau buat kat sini? Kau siapa? Apa kau buat kat sini? At that point of time, saya tahu yang bercakap bukan lagi lelaki itu, tetapi ada sesuatu yang lain yang marah saya datang ke rumahnya. Ada sesuatu yang lain yang tidak suka, seolah-olah saya mengganggu lelaki tersebut. Jangan lupa tekan butang subscribe dan notification supaya sentiasa updated tentang channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di bandar asal dan bandar kelahiran saya, Miri, Sarawak. Dan sekarang ni saya dan anak saya, kita bersia-sia di sekitar Bandaraya Miri. Dan kata sekali-sekala mengimbau kembali nostalgia lah. Mengimbau kembali kenangan-kenangan manis ketika saya masih lagi di bandaraya ini. Kali ini saya nak share sesuatu, orang kata kisah yang tidak kurang menariknya, iaitu kisah tentang seorang lelaki yang diganggu oleh jin betina, yang suka dekat dia, yang merasuknya dan menyebabkan kehidupan rumah tangganya terganggu. Miri merupakan bandaraya yang tidak asing daripada laut, dan memang background bandaraya ini adalah lautan. Subhanallah, bandaraya yang sangat indah, yang dikelilingi oleh pantai yang sangat cantik, dan kita boleh melihat banyak kapal-kapal serta pelantar-pelantar minyak di luar pesisirannya. Dan di sebalik lautan biru yang terbentang luas itu ada kisah pelayar-pelayar, kelasi-kelasi kapal. Dan antaranya ialah seorang pesakit saya yang merupakan seorang kelasi kapal, kapal yang besar. Dia berkhidmat di sebuah, orang kata, syarikat perkapalan yang besar antarabangsa. Dan tempoh beliau berada di lautan makan masa lebih kurang 2 bulan. Bayangkan, 2 bulan di laut, 2 bulan di darat, 2 bulan di laut, 2 bulan di darat. Jadi begitulah kisah beliau. Tugas beliau sebagai kelasi kapal yang hanya dapat menjenguk keluarga selepas 2 bulan. Walaupun cuti 2 bulan, lepas tu kena pergi bekerja lagi di laut selama 2 bulan. Dan lautan ni, subhanallah, kita dapat belajar daripada hadis Nabi SAW. Rupa-rupanya iblis, laknatullah, membina tahta ataupun meletakkan singgahsananya di atas laut, di atas air. Jadi kita tahu daripada hadis tersebut bahawasanya tentera-tentera iblis berkumpul di lautan, dan di situlah iblis mengumpulkan seluruh tenteranya untuk menyerang manusia, Bani Adam. Oleh sebab itulah lautan menyimpan 1001 kisah yang tidak kurang misterinya, ya. Kita dengar tentang Bermuda Triangle, kita dengar tentang The Devil's Backyard dan sebagainya, ataupun The Devil's Playground. Banyak kisah-kisah misteri, kisah-kisah yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, kisah-kisah yang masih lagi, orang kata, misteri kehilangan kapal terbang. Dan banyak lagi, orang kata, dongeng-dongeng, mitos-mitos yang dibawa oleh para kelasi, pelayar-pelayar di lautan sejak ratusan maupun ribuan tahun yang lampau. Kita sebagai orang Islam dan orang yang beriman, kita yakin dan percaya dengan wahyu. Jadi Nabi SAW kata bahawa memang di lautan ini adalah singgahsana iblis, ya, kerajaan syaitan. Dan daripada lautan inilah mereka melancarkan operasi-operasi untuk mengganggu dan juga menyesatkan manusia. Jadi apa yang berlaku, seorang lelaki, dia WhatsApp saya dan dia minta saya datang ke rumahnya di sebuah tempat yang bernama Senadin. Satu tempat bernama Senadin di Miri, Sarawak. Saya rasa kisah ni lebih kurang 7 tahun yang lepas, tapi saya masih ingat lagi, masih segar dalam ingatan saya apa yang berlaku pada malam tersebut. Selepas solat maghrib, ya, saya ke rumah beliau di Senadin, dan ketika saya sampai di rumah tersebut,
ada beberapa ahli keluarga lah yang berada di rumah, dan tuan rumah lelaki yang menyambut saya tersebut, dia pelawa saya masuk, ya. Dia macam biasalah, saya bagi salam, assalamualaikum apa semua. Kemudian saya pun masuk ke rumah dan duduk saja, saya mula kata introduction lah. Saya mula tanya beberapa soalan, dah lama ke duduk di situ. Tapi tak lama kemudian, selepas saya bertanya 1-2 soalan, tiba-tiba lelaki yang menyambut saya, tuan rumah tadi, dia tanya saya macam, apa kau buat kat sini? Kau siapa? Apa kau buat kat sini? Kan? Jadi at that point of time, saya tahu yang bercakap bukan lagi lelaki itu, tetapi ada sesuatu yang lain yang marah saya datang ke rumahnya. Ada sesuatu yang lain yang tidak suka, seolah-olah saya mengganggu lelaki tersebut. Jadi apa yang berlaku lepas tu ialah saya mula bercakap lah dengan makhluk yang berada dalam tubuh lelaki tersebut, dan saya tanya dia kenapa dia mengganggu lelaki tersebut. Dan of course jin yang merasuk lelaki tu, dia tak suka. Dia marah saya. Buat apa kau datang? Kenapa kau datang? Jangan kacau aku dan dia. Ya, jadi kemudian lelaki tersebut pun saya pegang kepala dia. Saya pegang dan saya mula ruqyah. Saya mula baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya mula baca ayat kursi. Bila kita dah tengok bila ada gangguan yang begitu, so kita terus sahaja membaca ayat-ayat yang lazim ataupun yang orang kata yang dimaklumi, tidak disukai ataupun boleh menjadi asbab kepada larinya syaitan ataupun perginya syaitan daripada manusia. So antaranya yang orang kata the most powerful ialah ayatul kursi, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan sebagainya. Jadi saya terus baca ayat kursi, dan jin tadi pun tidak, orang kata tak keruan lagi lah. Dia tak keruan, dan lelaki tersebut mula berguling di atas lantai. Dia mula duduk ataupun dia menyarap. Dia terus menyarap di atas lantai dan berguling-guling. Jadi saya pun ikut berguling-guling lah dengan dia kat lantai. Saya tahan badan dia, saya pegang kepala dia, dan saya teruskan membaca ayat kursi, 3 kul, ayat-ayat yang kita boleh baca lah pada masa itu. Sebab dalam situasi bila kita bergelut dengan mangsa yang kerasukan, ia bukan sesuatu yang mudah untuk kita maintain, orang kata, stamina untuk membaca ayat Quran. So approach saya ataupun cara saya agar, orang kata, kita tidak penat dalam proses tersebut. Sebab kalau kita penat, dan kita akan mula jadi, orang kata, hilang fokus, dan sometimes kita sendiri akan jadi emotional, disebabkan oleh faktor penat, faktor psikologi kita sendiri. Jadi it's not good. Tak elok lah kalau kita jadi bad tempered dalam proses merawat pesakit yang kerasukan, sebab kita sendiri yang akan diganggu oleh syaitan. So saya take my time. Saya tak, orang kata, tak terlalu memaksa diri saya untuk baca ruqyah semata-mata, tetapi saya cuba untuk pujuk supaya makhluk tersebut bertenang, dan untuk saya, orang kata, berdialog dengan dia. So ini masanya yang munasabah untuk dialog dengan jin. Bukan dialog untuk kita buat benda-benda yang mengarut. Bukan kita dialog dengan dia semata-mata, orang kata, nak suka-suka ataupun nak dapatkan maklumat yang tak ada faedah. Tetapi kita hendak berdakwah. Kita nak dakwah pada jin tersebut supaya dia jangan mengganggu manusia, supaya dia tidak memudaratkan manusia yang dirasuk. Jadi alkisahnya, karakter ataupun watak jin dalam tubuh lelaki tersebut, saya yakin dan percaya ia adalah jin betina, berdasarkan faktor suara yang berubah. Yalah, sebab lelaki, biasalah suara lelaki, bila saya datang, saya sampai ke rumah tersebut, tuan rumah tadi yang kena rasuk tadi, dia bercakap macam biasalah, macam suara lelaki biasa. Jadi apabila dia menunjukkan simptom kerasukan, watak dia berubah menjadi macam perempuan.
suara dia pun berubah jadi macam ala-ala perempuan, macam suara kepit lah kan, macam pondan. Macam suara pondan, kepit kan. Jangan kacau aku. Something like that lah. Jadi saya tahu yang mengganggunya adalah jin betina. Jadi bila saya tanya dia betina, yes, jin itu mengaku dia memang gender dia ataupun jantina dia ialah betina. Dan saya agaklah saya cuba teka adakah dia suka pada lelaki tersebut, dan jin tu mengaku dia suka pada lelaki tersebut, dan dia kata lelaki tersebut adalah kekasih dia. Jadi saya dakwahlah, saya kata pada jin tersebut, dia jin dan dia tak boleh bersama-sama dengan manusia, dia tak boleh berkahwin dengan manusia, dia tak boleh bersama dengan spesies ataupun makhluk selain daripada bangsa dia sendiri. Dan tidak patut bagi seekor jin untuk orang kata bergaul, berkeluarga dengan manusia, disebabkan oleh faktor jisim. Mereka tak berjisim, kita berjisim. Mereka gaib, kita alam nyata. Jadi pendekkan cerita, saya ruqyah dan saya pujuk jin tersebut untuk keluar, dan alhamdulillah selepas beberapa ketika jin itu pun kata keluar ataupun dia stop menunjukkan tanda-tanda dia. Maksudnya lelaki tersebut dah mula sedar dan dia dah boleh duduk, boleh bercakap dengan tenang. Jadi selepas jin tu diam ataupun selepas simptom-simptom kerasukan tadi hilang, barulah saya mula bertanyalah soalan-soalan seperti apakah simptom-simptom gangguan dia. Jadi lelaki ni ada beritahu yang dia sering kali bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang cantik. Dia datang pada lelaki ini dalam mimpi dan tidur bersamanya, ataupun senang ceritalah mimpi yang basah, mimpi yang kata hubungan intim bersama dengan wanita ini, boleh kata setiap malam. Dan dalam mimpi ini perempuan ini sangat cantik, dan bila saya tanya dia kenal tak perempuan ini, dia kata dia tak kenal. Wajah perempuan ini dia tak pernah jumpa, tetapi perempuan ini sering datang dalam mimpinya dan bersama-sama dengannya. Ini salah satu simptom ataupun tanda adanya jin yang cinta ataupun suka kepada manusia. Jadi seolah-olah mereka datang dan berhubungan intim bersama dengan manusia yang mereka ganggu itu. Lelaki ini mengakui simptom gangguan itu hanya bermula selepas dia mula bekerja di laut. Dia mula bekerja di atas kapal. Dia mula bekerja di atas kapal pun taklah lama sangat, kurang daripada setahun. Jadi sejak dia bekerja dengan syarikat kapal itulah yang dia diganggu oleh benda ni. Dan malam itu dia kata pada saya itulah pertama kali dia dirasuk begitu. Dia tak sangka yang makhluk jin itu akan merasuk dia dan menyebabkan dia berguling-guling, menyebabkan dia meracau macam apa yang berlaku sebentar tadilah. Hanya bila saya datang malam tu, bila saya mula ruqyah dia, barulah dia menampakkan tanda kerasukan yang begitu. Jadi saya rawat lelaki ini beberapa kali, dan alhamdulillah sehinggalah lelaki ini dia mesej saya dan dia beritahu, terima kasih Ustaz, sekarang ni dia dah semakin okey, dia dah tidak lagi diganggu oleh jin tersebut, dan dia rasa lebih tenang dan dia mula dekat dengan agama. Dia mula ke surau, dia mula baca Quran, dia mula mengamalkan zikir dan sebagainya, dan alhamdulillah kehidupannya lebih tenang. Dia dan isterinya sudah lebih baik, dan alhamdulillah masalah yang begitu tidak lagi berlaku ke atasnya. Alhamdulillah. Yang penting sekali kuncinya ialah apa sahaja yang kita lakukan, apa sahaja kerja kita, di mana sahaja tempat kerja kita, pastikan kita sering mengamalkan amalan-amalan yang menjadi sunnah seharian. Ya, sunnah ketika kita masuk ke dalam tandas, sunnah kita membuka pakaian, memakai pakaian, sunnah kita ketika berseorang diri, melihat cermin, ketika sebelum bersama-sama dengan isteri. All those details lah, maksudnya amalan sunnah yang detail, yang kecil-kecil ini yang kita sangka tidak penting, tetapi sebenarnya itulah
yang sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita lazimi, supaya Allah SWT melindungi kita daripada gangguan-gangguan makhluk khasnya syaitan yang sebegini. Jadi saya harapkan supaya anda yang menonton, sebarkan video ini, kongsikan dengan kawan-kawan yang mungkin mereka juga bekerja di offshore ataupun di kapal ataupun di tempat-tempat yang orang kata angker, tempat-tempat yang keras, ataupun yang ataupun mangsa-mangsa yang pernah dirasuk. Share dengan kepada mereka video ini, dan pesanan saya ialah jangan berhenti mengamalkan sunnah Nabi yang sahih dalam kehidupan seharian, khasnya zikir pagi dan petang, setiap kali selepas subuh, selepas asar. Amalkan zikir-zikir yang maksur, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para salafus salih. Semoga Allah SWT memberikan kita keberkatan, memberikan kita perlindungan dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Segala yang benar daripada Allah SWT, salah dan silap daripada diri saya sendiri dan juga syaitan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.